live bersama Suara Merdeka eksklusif pada setiap hari Rabu, dan kita membawakan topik yang istimewa hari ini berkaitan dengan politik semasa dan juga isu semasa, iaitu landscape baharu politik Melayu. Dan saya tidak kesorangan sebenarnya, saya bersama dengan seorang veteran ataupun seorang yang cukup lama dalam politik, arena politik tanah air, iaitu Datuk Dr. Ibrahim Ali. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Okey, Datuk sekarang adalah seorang Presiden Parti Putra yang cukup lama berkecimpung dalam politik sehingga mampu melihat arah tuju ataupun mengulas perubahan landscape politik yang berlaku sekarang. Okey, Datuk, kita nak berbincang tentang landscape baru politik Melayu, dan kita melihat terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku terutama sejak PRU 14, dan kita nak melihat ataupun kita nak mendengar ulasan daripada Datuk sendiri berkenaan dengan hala tuju politik orang Melayu sekarang ni. Mungkin ada peringkat awal ni, Datuk boleh menceritakan sikit latar belakang perubahan landscape politik Melayu, macam mana bermula orang kata isu-isu semasa ataupun peristiwa-peristiwa ini bermula tu sejak bila? Boleh Datuk ceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton. Saya berterima kasih kepada Suara Merdeka kerana sudi mengundang saya untuk diwawancara, walaupun saya sedar saya ni manusia kerdil. Dan pada awal lagi saya ingin menyatakan pandangan saya ini mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju. Dan saya sentiasa menghormati kepada yang setuju dan tidak bersetuju, kerana ini merupakan percambahan minda Yes, dalam proses kesuburan demokrasi. Jadi saya berharap kalau tak bersetuju, janganlah balung saya pula. Tak, kita boleh dalam media sosial kita boleh bahaskan tak apalah aja. Siapa jangan balung saya, maksudnya jangan ada pula ini katak cakap buat apa kita nak dengar macam-macam lah daripada perli saya. Itu nombor orang politik. Tapi saya nak beritahu, katak zaman saya dulu, saya seorang. Katak zaman saya dulu, kita terpelanting kerana kita dikejar, kita dipukul, sebab kita sentiasa berbunyi. Manakala katak sekarang ni lain. Katak zaman sekarang ni katak gemuk-gemuk. Katak kerja kuasa. Katak yang lompat jatuh atas tilam. Berbeza dengan saya. Berbeza dia. Baiklah. Saya mula begini. Ini pandangan saya. Landscape politik negara mula berubah. Iaitu bermula pada tahun 2008. Iaitu pilihan raya yang ke-12. Di zaman Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri. Berlakunya perubahan landscape pada waktu itu, anjakan sudah berlaku, dah bermula apabila Parti PAS yang lantang dengan perjuangan Islam kononnya menyertai Pakatan Rakyat. Dan Pakatan Rakyat pada waktu itu sudah dianggotai oleh PKR yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu PAS ni tidak bergabung dengan mana-mana pihak, sebagai sebuah parti gerakan Islam yang peranannya pada waktu itu saya lihat lebih pada semak dan imbang. Terutamanya kalau dia mengetahui Kelantan. Tetapi kelantangan PAS itu memberi ruang kepada UMNO untuk balance politik negara apabila berlaku tuntutan yang bukan-bukan daripada kaum Melayu. Tetapi bila PAS menyertai Pakatan Rakyat waktu itu, maka saya berpendapat ianya bermulalah floodgate. Terbuka floodgate di mana kaum-kaum bukan Melayu sudah mula berani mempersendakan Islam, menghina Melayu, merkotak-katikkan raja-raja Melayu. Sebab apa? Sebab dia tahu kiri kanan dia ada dua kumpulan Melayu.
apatah lagi parti PAS. Inilah bermulanya perubahan landscape politik negara. Dan kita lihat sehingga pada waktu itu BN yang sentiasa menang sebagai parti politik dominan kalah 5 negeri. Hilang 2/3 majoriti. So rekasnya. Kemudian perkara ini berlarutan. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak ambil alih pilihan raya kepada ke-13, saya menjangkakan two-third majority ni akan kembali kepada BN dan beberapa negeri kembali kepada BN, tapi tidak berlaku, termasuk negeri Selangor. Maka kalahnya lagi teruk daripada 2008. Dan kemuncaknya ialah bila Tun Dr. Mahathir keluar UMNO, Tan Sri Mahyudin Yassin dipecat, dan di kalangan mereka ini menubuhkan parti yang dinamakan Bersatu. So bila parti Bersatu ditubuh, mereka menyertai Pakatan Harapan bersama dengan DAP dengan PKR. Walaupun PAS sudah keluar, tapi ada ganti parti Bersatu. Melayu tu ada ganti. Diganti oleh Dr. Mahathir. Lagilah kesannya lagi hebat daripada PAS. PAS tu pada nama, pemimpinnya tak adalah ada impact sangat. Walaupun Haji Hadi yang sama, tapi Dr. Mahathir sebagai seorang negarawan yang dipuja begitu lama dan dianggap hebat oleh rakyat Malaysia, dia tubuh parti. Walaupun dia tidak menarik banyak sokongan, menang pun tidak banyak, tetapi di sinilah kita lihat Barisan Nasional kalah pilihan raya ke-14. So berlakulah apa yang dikatakan perubahan landscape politik negara. Itu dah nampak ombak-ombak dia kat situ. Selepas ini berlaku, saya tengok apa yang kesannya. Kesannya dari segi landscape, jelaslah trend politik negara kita bermula sekarang dan pada masa akan datang sudah tidak ada lagi parti dominan. Maknanya parti yang menang besar, yang mampu menubuh kerajaan secara tersendiri, macam Barisan Nasional. Barisan Nasional sebagai parti, walaupun UMNO, ada MC, ada MIC, sebagai komponen. Kita lihat MCA, MIC gerakan dalam Barisan Nasional pun mereka menang di kerusi Melayu, kerusi majoriti Melayu. Mereka kalah di kerusi majoriti orang Cina dulu lagi, tak pernah menang berkali-kali pilihan raya. Kita tengok di wilayah persekutuan, mana kalau majoriti tu pengundi Cina, DAP menang. Di Seputih, di Bukit Bintang, di Jelutong, sebutlah Ipoh Timur, semua ni akan menang calon DAP. Mereka menang atas nama Barisan Nasional, tetapi sebenarnya didominasi, dominannya ialah UMNO. So bila UMNO dah tewas, jadi kita lihat dengan sendirinya sudah terkulai trend dominan parti ni, terutamanya UMNO sendiri. Jadi artinya pilihan raya pada masa akan datang dia terpaksa dibentuk melalui campuran berbagai parti, dipanggil kerajaan perpaduan, gabungan berbagai parti. Malah kita tengok terbaru di Sabah, walaupun GRS ditubuh, kita tengok parti yang menang besar ialah Warisan, 29 kursi. Manakala Bersatu, UMNO, BN, kemudian STAR dan lain-lain lah, bukan menang secara besar, secara dominan, jauh dibandingkan dengan Warisan. Tetapi akhir sekali GRS tubuh kerajaan. Sebab apa? Daripada kumpulan PN, kumpulan BN, termasuklah PBS dan STAR gabung, mereka lebih 8 kursi. Manakala kita tengok Warisan dapat 29, dia kalah di mana? Dia kalah kerusi UPKO. Kerusi yang diperuntukkan oleh UPKO sebanyak 10, UPKO menang 1, iaitu Tan Sri Pendeka Amin Mulia bekas speaker. Manakala PKR Petani 7 hanya menang 2. Manakala Warisan hanya memerlu 9 kursi saja lagi. Di sinilah kalau kita lihat bahawasanya akhirnya tidak ada lagi dominan parti. Walaupun dibahas
Sepatutnya ketua kerajaan daripada parti yang menang banyak. Tetapi akhirnya kalau pergi ke Dewan Negeri, pergi ke Dewan Rakyat, kalau dia pun banyak kerusi, tapi kalau bilangan itu tidak lebih daripada 50, kerajaan jatuh. Jadi di Sabah pun kerajaan boleh jatuh bila-bila masa. Seperti berlaku terhadap Pakatan Harapan dulu. Dulu Pakatan Harapan menang. Kemudian bila Bersatu yang dikuasai oleh Tan Sri Bahaduddin Yassin dengan kumpulan yang disebut Azmi Kartel ni, 10 orang daripada PKR keluar, jatuhlah Pakatan Harapan. Jadi trend ini saya tak tahulah nak kata sihat kata sihat, tapi ianya sudah menjadi trend. Itulah situasi yang berlaku sekarang. Ini yang sudah berlaku. Jadi artinya kita tengok malah sekarang di peringkat negeri pun ada menteri besar menang 1 kerusi je menjadi perak. Bersatu. Menang 2-3 kerusi jadi menteri besar. Macam PAS di Kedah pun bukan menang majoriti, 15 kerusi tapi boleh jadi menteri besar. Jadi inilah yang dikatakan perubahan landscape politik negara. Walaupun ada perubahan landscape politik negara, dari segi tidak ada lagi dominan parti yang saya sebutkan tadi, tapi saya tengok minda rakyat masih lagi tidak berubah, tak banyak ketara perubahannya. Apa yang Datuk maksudkan macam tu? Maksud saya lihat di kawasan luar bandar, khususnya di luar bandar, kemenangan satu-satu parti politik saya nampak masih lagi bergantung kepada cash is king. Cash is king. Politik wang. Di luar bandar. Berbeza dengan di bandar. Di bandar saya tengok pengundinya ramai. 80,000, 90,000, 100,000. Dan di bandar ni pula, walaupun tidak semua kaya raya, tetapi di bandar ni mereka tak adalah nampak sangat gairah dengan beras 5 kilo, beras 10 kilo, gula 3 kilo, ikan sardin setengah 6 tin, Maggi 10 kotak, duit RM50, duit RM100. Tak ada. Dan jumlah pengundinya besar. Sebab itu saya tengok anjakan pengundi di bandar ataupun majoriti bandar lah, kebanyakannya sudah berlaku anjakan trend perubahan politik, di mana mereka sudah mula berbicara, bercakap, mahu menyokong parti ataupun calon yang mendukung good governance, kerajaan yang ada keterusan, menentang rasuah, penyalahgunaan kuasa. They want a good leader. They want a leader that boleh provide khidmat yang terbaik. Pemimpin yang tidak bohong, pemimpin yang ada integriti, pemimpin yang berakhlak, tetapi di luar bandar masih lagi. Sebab apa? Dibelenggu oleh kemiskinan. Contohnya saya bagi tahu di Sabah. Coba tengok trend betul-betul di Sabah. Pilihan raya negeri mana? Satu dom 30,000. Ada pengundi 10,000. Ada pengundi 15,000. Kalau pengundi 11,000, 12,000, 15,000, dan pengundinya selalu keluar 70%, 80%. Kalau pengundi 12,000, yang keluarnya 8,000. So kalau keluar 8,000, siapa yang bagi duit untuk 4,000 orang, dia menang. So duitnya kalau dia bagi RM100 seorang, kalau 4,000 orang, baru RM400,000. So bagi pemimpin-pemimpin yang bertanding, yang loaded sebelum ini, ataupun parti yang didokong oleh kerajaan, banyaklah fundernya, banyaklah token-token nak melaburnya. Jadi senang dia kutip derma. Saya nak nyatakan demikian sebab pengalaman saya bertanding pilihan raya sebanyak 6 kali parlimen. Don 1 masa pilihan raya kecil di Pekalan Pasir dulu. 6 kali saya bertanding, 3 kali menang, 3 kali kalah. Dan 3 kali kalah ni semuanya saya bertanding bebas. Itu pun saya rasa sampai sekarang belum ada lagi orang dapat mengatasi undi bebas yang saya dapat. Saya masih kekal dengan jumlah yang banyak. Saya dapat hampir 8,000
undi di Parlimen Persemah. Pilihan raya baru ni, undi saya lebih tinggi daripada Pakatan Harapan. Walaupun saya seorang bebas. Pakatan Harapan berapa parti? Jatuh nombor 4 di Persemah. Bila saya bertanding atas parti, saya menang. Jadi, dan yang menang pula selalunya ialah parti yang menguasai kerajaan. Kalau di Kelantan, PAS. Kalau pusat, Barisan Nasional. Sebab mereka bukan saja ada kemudahan di jentera kerajaan, agensi kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan, secara langsung atau tak langsung mereka terlibat, dan pada masa yang sama calon-calon yang mewakili kerajaan, parti kerajaan mudah mendapat bantuan, mudah mendapat funder. Jadi tidak mudahlah bagi parti-parti yang belum lagi menjadi kerajaan. Tetapi itu bukan berarti tidak boleh menang. Tapi nak menang secara dominan mustahil. Jadi di sinilah saya tengok berlakunya perubahan landscape politik, lebih kepada fizikal, bukan kepada minda sangat. Cuma di kawasan golongan bandar ataupun majoriti bandar. Tapi di luar bandar masih lagi cash is king. Termasuklah di Pantai Timur dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok balik pada orang kata istilah cash is king kan, mungkin Datuk dah ada maklumat bila mula sebenarnya kempen cash is king ni tu. Dia siapa pemula, punca kewujudan lama dah cash is king ni. Sejak pilihan raya dulu. Mungkin selepas Merdeka mula-mula kita ada pilihan raya. Sebab bila kita mengambil demokrasi, satunya bila mengambil demokrasi ada pilihan raya. Bila ada pilihan raya, memang perlukan duit, poster, duit deposit, ceramah, semua ni juga tu diizin dari segi undang-undang. Kalau calon parlimen haknya 200,000 diizinkan. Cuma yang tak dibenarnya beli undi. Ini yang dikatakan rasuah. Tapi bila ini sudah mula guna kewangan untuk perkara logistik, dengan sendirinya untuk nak menang, bagi ada duit mereka beri bagilah kepada pengundi, duit kepada pengundi-pengundi. Tapi undi itu belum tentu lagi kepada diorang. Tapi kalau di luar bandar, memang mereka bila mereka menerima duit, mereka akan undi siapa yang bagi duit. Cuma bezanya macam ni. Kalau ada satu calon, dia bagi duit kecil, RM20, RM30, orang lain tak bagi, dia undi je RM20 tu. Tapi kalau ada calon, 2-3 calon, ada yang bagi RM50, ada yang bagi RM200, ada yang bagi RM500, dia bagi undi bukan RM500. Terutamanya kita orang Melayu Islam ni, satu benda orang Melayu Islam ni, dia punya sikap, bila dia terima barang, bila ada orang bagi duit, makcik ni duit, pakcik ni duit, undi parti kita pakcik, insya-Allah. Insya-Allah itulah yang menyebabkan mereka suka nak tolak. Untuk walaupun dulu waktu BM kata di Kelantan, arwah Tok Guru Ni Aziz ada mula mempopularkan slogan kain ambil, duit ambil, gula kacau, undi PAS ada. Tetapi ianya berkesan kepada hardcore PAS. Tapi pengundi atas pagar, pengundi biasa, siapa dapat duit, yang bagi banyak itulah dia sokong. Dia akan tumbang. Tapi walaupun saya kata masih cash is king, di luar bandar pun sudah ada mula berlaku. Dia di luar bandar ni, dia akan menolak cash is king ni bila berlaku tsunami. Contoh yang saya beritahu di Kelantan tahun 78, PAS berkata 18 tahun. Kemudian 78 jatuh. Kerana berlaku tsunami, PAS tinggal 2 kursi. Walaupun PAS tu dia kata parti Islam. Tahun 90 jatuh pula Barisan Nasional. PAS menang. UMNO tinggal 2 kursi. Waktu tu betul-betul tsunami. Bila berlaku tsunami, then walaupun ada cash is king, tapi tak berkesan. Sebab itu kalau nak buat perubahan dalam senario politik Malaysia, kita kena mulakan dengan gerakan gelombang kebangkitan rakyat. Dia tidak boleh bertanding pilihan raya atas dasar calon mana terbaik. Kalau calon mana terbaik, sebenarnya calon yang banyak duit yang menang. Tak ada calon yang terbaik. Tapi kalau berlaku tsunami, perubahan tsunami dan mana gelombang, bukanlah saya katakan revolusi, tidak, tapi
seakan-akan itulah kebangkitan rakyat. Maknanya rakyat betul-betul nakkan satu perubahan Satu perubahan. drastik. Dan by that time politik wang pun tidak akan diperkesan lagi. Okay, kalau kita tengok menyentuh pasal perubahan drastik ni, itulah yang diharapkan rakyat kepada Parti Pakatan Harapan masa dia menang PRU14 tu. Betul? Ya, saya boleh sifatkan begitu. Kerana pilihan raya ke PRU ke-14 memang berlaku. Kalau tidak tsunami secara menyeluruh, tapi berlaku gelombang kebencian kepada rasuah apabila Dr. Mahathir memulakan isu 1MDB dan dipertutur, dipercakapkan sehingga gerakan yang dibuat oleh Dr. Mahathir dengan ingat tak deklarasi rakyat, sejuta tanda tangan, dia turun kempen, ada perhimpunan, dan di sini membantu kepada gelombang tsunami yang menyebabkan sebahagian daripada pengundi Melayu mula menyokong Pakatan Harapan. Dan dulu mana ada orang Melayu sokong DAP? Tak ada. Malah di waktu PAH bersama DAP pun tak banyak orang Melayu sokong DAP, dia kecuali pemimpin PAS. Pengundi Melayu tetap tak sokong DAP. Tapi bila berlaku tsunami macam baru ni, bila Dr. Mahathir sendiri mulakan gerakan seumpama ini, maka kita tengok ada perubahan orang Melayu kat arah itu. Sebab itu saya sendiri secara peribadi, saya memang akrab dengan Dr. Mahathir dan orang tahu penyokong kuat. Dan saya mengaku memang saya memandang tinggi kepada Dr. Mahathir. Dan dia jugalah yang banyak kali di atas pentas perkasa. Saya juga Presiden Perkasa sebelum ini, sebelum PRU ke-14, selepas pilihan raya PRU ke-13. Dr. Mahathir berucap atas pentas perkasa menyerang DAP dan mengingatkan orang Melayu supaya jangan terperangkap dengan politik DAP. Tiba-tiba Dr. Mahathir bekerjasama dengan DAP. Saya tak sertai Dr. Mahathir. Terkejut ramai orang. Seorang tanya saya kenapa. Saya jawab mudah saja. Not that I love Caesar less, but I love Rome more. Bukan saya tak hormat Dr. Mahathir, tapi saya sebagai orang yang kredil, saya dapat lihat walaupun kita masyarakat majoriti orang Melayu, kaum Bumiputera yang banyak masalah dengan kemiskinan ini, ekonomi ini, bila kuasa politik tergugat, maka dia beri kesan kepada masa depan orang Melayu. Artinya saya tidak juga berkompromi dengan isu rasuah. Saya juga pejuang kepada good governance, integrity, pemimpin yang berakhlak mulia. Ini pegangan saya dah 40 tahun sebagai bekas pemimpin pelajar. Saya alhamdulillah, saya anggap saya menang. Cuba kaji. Semua pemimpin pelajar tahun 70 dulu hebat-hebat. Dan saya berpendapat at least dah saya berasa lega, I'm the winner. Winner yang saya tak berubah. Saya kekal dengan prinsip saya. Hidup cara sederhana, tidak kejar jawatan, lantang, dan tidak terlibat dengan rasuah, dengan macam-macam perkara yang tidak baik. Ini yang prinsip yang sebenarnya. Yang betul kat parti itu bukan prinsip. You see? Dan saya menentang setengah-setengah pihak. Prinsip lah tu. Saya lantar dalam UMNO dulu. Kerana prinsip lah. Jadi, saya menegaskan, kalau kita tidak hati-hati, macam baru ni pilihan raya 14, sebelah sini masalah rasuah yang dituduh oleh Dr. Mahathir. Sebelah sini UMNO, parti yang memerintah begitu lama, yang sudah ada banyak masalah yang dituduh rasuah. So, di mana kita ni? Di mana kita ni? Pada fikiran saya, menyokong sebelah sini, betul, nak jatuhkan Datuk Najib, bekerjasama dengan DAP. So, DAP pun dapat berkongsi kuasa. UMNO hancur. Jadi, tak tahulah nak disebut marahkan nyamuk kelamu dibakar ataupun menang sorak kampung tergadai. Saya tak tahu. Akhir sekali kita tengok apa jadi pada orang Melayu. Okey, kalau kita tengok sekarang kan Datuk, perubahan landscape baru ni menyaksikan banyak parti-parti politik ditubuhkan, dan apa sebenarnya hala tuju yang cuba dibawa oleh parti-parti ini, terutama macam Parti Putra sendirilah. Terima kasih. Hala tuju membawa orang Melayu ni ke arah mana? Okay. Ini soalan yang paling baik. Bukan saja hala tuju. Ada orang tuduh bila putera ditubuh, ini akan memecah belahkan lagi politik, kuasa politik orang Melayu.
Dr. Mahathir pun berkata demikian. Dr. Mahathir dulu tubuh bersatu, dia tidak fikir bahawa akan memecah belah orang Melayu. Sekarang dia bertubuhkan Parti Bila saya tubuh Parti Putera, dia kata memecah belah orang Melayu. So lepas dia hilang jawatan dalam bersatu, dia nak tubuh pejuang, tak juga dia kata memecah belah orang Melayu. Susahlah kita nak fikir. Tapi biarlah. Orang semua tahu, orang boleh nilai. Cuma saya nak beritahu begini. Putera ni relevan. Saya tubuh Putera ni begini. Sebelah pilihan raya ke-14, apabila berlaku landscape politik negara berubah, parti-parti politik Melayu yang kuat, UMNO dan PAS, sudah terikat dengan gabungan masing-masing. So dalam BN ada MCA, ada gerakan, ada MIC, dan UMNO terikat bila nak bercakap bab agenda Melayu, terutama bagi pembahagian kerusi. Pembahagian kerusi terikat, takut kalau bercakap bab Melayu, MCA marah, cakap bab Melayu, gerakan meleting, cakap bab Melayu, Islam, MIC marah. Jadi untuk nak jaga sentimen orang Cina dan nak tarik undi orang bukan Melayu, mereka tak berani bersuara. Begitu juga Pakatan Harapan, walaupun ada bersatu, ada amanah, tapi ada DAP, mereka tak berani bercakap. Mereka tak berani bersuara sebab sensitif. Dan PAS pula sekarang ni, dan bersatu pula. Dulu Parti Pribumi ni dah buka kepada bukan Melayu. Bukan Melayu pun dah boleh masuk dalam bersatu, kerana nak accommodate Azmi tadi, kumpulan kartel. Kerana 10 orang PKR daripada kumpulan Azmi ni ada bukan Melayu. So nak selamatkan dia orang, mereka sanggup korbankan parti, bawa masuk bukan Melayu. Jadi PAS pula dalam muafakat nasional, bekerjasama dalam Perikatan Nasional. Perikatan Nasional Bersatu ada pula kerjasama dengan bukan Melayu, termasuk PAS bekerjasama dengan BN yang ada MCA. Jadi mana parti yang tidak terikat dengan mana-mana kumpulan? Hanya Putera saja. So bila Putera tidak terikat dengan mana-mana kumpulan, artinya Putera boleh bersuara lantang. Putera boleh bercakap tanpa ada sikap apologetik. Kita boleh lantang bercakap, mempertahankan agenda Bumi Putera, agenda Melayu, agenda apa ni, mempertahankan Islam, tanpa rasa apologetik, tanpa rasa serba salah, inferior complex, kita lantang. Sebab itu kalau Putera, saya berharap rakyat beri sokongan, benang 10, 12, 15 kerusi pilihan raya akan datang. Mana Putera masuk Dewan Rakyat, boleh bercakap bebas. Dan kita dah buat keputusan dalam Parti Putera, iaitu sesiapa yang menang bertanding atas Parti Putera, masuk Dewan Rakyat, masuk Dewan Negeri, kita tak nak pakai parti whip. Maknanya ahli Parlimen Putera menang masuk Dewan Rakyat, dia orang boleh bercakap apa dia nak cakap. Dia boleh mengundi nak sokong siapa, tak nak sokong siapa, based on dia punya conscience. Apa yang isi hati dia kata. Dan inilah amalan demokrasi yang dilakukan di negara barat yang maju, Amerika, England. Tengok, buruh boleh sokong konservatif, konservatif boleh menetap parti dia, tak kena pecat. Di Amerika macam tu. Dekat sini tak ikut parti whip, akhirnya kena pecat, ataupun tak kena pilih jadi calon. Jadi sebab itu wakil rakyat masuk dalam Dewan Rakyat, dia mewakili parti, dia bukan mewakili rakyat. Dia tidak mampu nak bercakap soal rakyat sebab dia terikat dengan parti whip. Dan kita ada kelebihan ini. Di sinilah peranan Putera. Satu. Kedua, siapa lagi nak bercakap bab agenda Islam dan Melayu ni? Cara lantang, Putera. Jadi bila kita ada parti Putera ni, saya juga harap memberi signal kepada UMNO, memberi signal kepada PAS, memberi signal kepada Bersatu, mana-mana parti Melayu yang bersekongkol dengan bukan Melayu, supaya mereka ingat, biar mereka ingat, kalau aku buat sesuatu yang lebih-lebih, nanti orang Melayu akan sokong Putera. So itu juga peranan Putera. Okey, kalau kita tengok pada sikap, macam Datuk Seri kita sebutkan perkataan apologetik, mungkin itu satu, jadi apologetik ni satu macam sikap kelemahan yang ada pada parti-parti lain. Ya, dah sebab saya tak tahu, mungkin dia ada perbezaan dari segi pendirian peribadi. Saya menyertai politik kerana perjuangan. Saya bukan menyertai politik kerana profesion. Saya dulu dituduh katak, bukan saya lompat parti, saya dipecat, saya memberontak,
saya lantang, maka saya terpecat. Ada orang dia bertanding, parti dia menang, dia menang tak bertanding, tapi parti dia kalah, hilang kerajaan, dia lompat masuk parti yang menang. Itu yang katakan, yang saya sebut selama ni lompat beruk ni, lompat jatuh atas tilam. Tapi kalau kita ambil pendirian, berjuang dalam politik kerana perjuangan, bukan kerana profesion, maka kita pasti akan tegas dengan isu-isu yang kita berjuang. Ini masuk politik, projek, jawatan, pengurusi GLC. So bila tak ada jawatan ni bergelisah. Ini rakyat dah lama nampak dan ini yang kita tengok sekarang ni yang berlaku. Sebab itu kita tengok sekarang ni kekalutan dalam masa beberapa bulan ni selepas pilihan raya ke-14 sampai sekarang. Mana mereka bercakap buat agenda perjuangan bangsa? Mana mereka bercakap soal ibu perjuangan Islam? PAS sendiri pun dah bisu dah. Bila ditanya macam mana RUU apa ni, RUU 355 dah tak sesuai lagi buat masa ini, dah macam-macam. Mereka takut sensitif. Jadi dah tak boleh bercakap lagi. Sebab apa? Sebab lazimnya manusia ni bila tak ada jawatan memang lantang lah. Bila ada jawatan dah jadi lain. Tapi saya nak ingatkan supaya kalau nak bedah-bedah lah. Tapi saya lantang. Waktu saya ada jawatan, saya lantang. Waktu saya tak ada jawatan, saya lantang. Saya konsisten sama ada jawatan ada ataupun tidak ada jawatan. Ada orang bukan saja timbalan menteri dapat mengurusi apa ni pertubuhan peladang je, dah tak berani cakap dah. Apatah lagi timbalan menteri ada ni GLC yang besar-besar. Maka semua ni temberan banyak. Sebab itu kaum Melayu, umat Melayu Islam, pribumi, kalau nak bangsa mereka selamat pada masa akan datang, pilihlah pemimpin itu dengan hati-hati. Sebab itu Bon Hamka pernah mengingatkan, Yusuf Al-Qardawi pernah mengingatkan, banyak lagi ulama-ulama bertabah, pemimpin hebat-hebat mengingatkan sesebuah bangsa selamat kalau rakyat memilih pemimpin yang betul-betul cekal, bersih, berintegriti dan berakhlak mulia. Kalau ini kita dapat dokong bersama, insya-Allah. Sebab itu Putra memegang pada prinsip ini. Malah satu lagi saya nak sebut di sini, imbuhan gaji ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negeri dah naik begitu besar sekali. Belum lagi berjawatan menteri dengan timbalan menteri. Cuba bayangkan kalau you ahli parlimen, you dapat alarm dah dekat apa ni, berapa, 20,000, claim dekat 12,000, dah 30,000, 35,000, lepas tu jadi menteri pula 25,000, total dah dekat 70,000. Menteri ni pula, ahli parlimen ni pula juga benar tadi dok. Ada yang menjadi menteri besar, dia jadi ahli parlimen. Cuba bayar berapa dia orang terima satu bulan. Itu pun nak membantu rakyat tunggu duit kerajaan, tunggu projek kerajaan. Nak keluar duit poket sendiri, lihat dia, kecuali kalau mereka keluar duit poket sendiri bila masa pilihan raya. Bila masa pilihan raya dia nak menang, dia korbanlah duit dia sendiri, sebab dia anggap kalau menang dia dapat maintain kemasukan 80,000, 100,000 sebulan. Jadi inilah masalah dilema kita orang Melayu, orang Islam itu khususnya. Dia sikapkan sebagai satu pelaburan. Jadi saya berharap, ringkasnya saya nak merayu kepada kaum pribumi lah, khususnya orang Melayu, pribumi, Sabah, Sarawak, di mana-mana lah. Saya harap lihatlah Putra ni secara positif. Dan janganlah nak menghina Putra. Saya tahu kita parti baru, kita parti kecil, siapalah saya, siapalah Ibrahim Ali yang dituduh, yang dikeji, yang diejek macam-macam. Tapi saya tidak terjejas. Sebab saya tahu saya bersih. Saya tahu saya ada moral yang kuat dari segi perjuangan. Jadi saya kata demikian. Kenapa? Sebab kalau dilihat secara positif, kalau betul-betul semuanya jujur dan ikhlas, sayang kepada bangsa, sayang kepada Islam sebagai agama, persekutuan agama kita, mereka mesti menganggap Putra ini banyak faedahnya untuk bangsa Melayu, untuk kaum Bumi Putra, malah untuk anak cucu pada masa depan.
Ini saya nak ingatkan sebab parti-parti yang sedia ada, parti lama. Pemimpin-pemimpin lama. Parti lama ni sebenarnya sudah pun dimakan zaman. Dari segi hukum alam, dia dah sakit tua. Dah penyakit banyak. Ada setengah parti tu saya tak nak sebut nama. Saya ibarat macam sakit, duduk dalam hospital ICU. Ada parti nampak sihat tapi otak tak betul. Sekali fatwa begini, sekali fatwa begini, sekali boleh sokong orang kafir, sekali tak boleh sokong orang kafir. Ini pun pemimpin yang sakit sini, pun dalam hospital juga. Okey, kalau kita tengok, Datuk, kalau kita tengok macam sekarang ni menuju PRU15 dan dijangka PRU15 pun orang kata diberi, orang kata gambaran mungkin akan berlaku dalam masa terdekat. Jadi Putra punya hala tuju dalam membawa orang Melayu ni macam mana tu untuk PRU15 ni? Hala tuju macam saya dah sebut tadi. Okey, maksud saya strategi Putra dalam PRU15 nanti. Strategi yang begini. InsyaAllah kalau segala-galanya berjalan lancar, dari segi parlimen sudah kita kenal pasti antara 30 ke 45 parlimen kita nak bertanding. Hopefully kalau daripada 30 ke 40 kita bertanding, dapatlah kita menang 10-15 kursi. Dan kita boleh memain peranan yang amat penting dalam politik memperkasa dan memperjuangkan agenda Melayu dan Islam. Dari segi negeri, tumpuan kita ialah Perak, Selangor. Sebab Perak, Selangor ni sememangnya saya tengok Melayu di hujung tanduk. Kerana polarisasi antara kaum. Dan juga Kelantan. Kelantan ni tak ada masalah, semuanya 99% Melayu. Tapi dah 30 tahun dah. Di bawah PAS sampai sekarang pun masalah air kotor pun tak boleh selesai. Nak kena tunggu 30 tahun lagi. Kelantan rakyat rajin. Ramai yang lulus universiti. Hasil masuk banyak. Partai banyak. Sungai cantik. Tapi negeri bodoh. So kita di Kelantan strategi Putra, kita nak provide as an alternative government sebagai kerajaan baru. Sebab tu saya yakinlah, saya nak beritahu ke orang Kelantan, orang Kelantan, tolonglah bagi pandangan, perhatian sikit. Tuhan boleh buat. Tuhan cakap, Tuhan buat. Saya bukan orang retorik. So Kelantan, strategi kita alternative government. Di Selangor, Perak, fokus kita nak imbang politik dari segi semak dan imbang. Tetapi negeri-negeri lain pun adalah kita akan bertanding 2, 3, 4, 5 45, totalnya 40. Negerinya bergantung pada strategi tadi. InsyaAllah kita sedang berusaha dan selebihnya terserah pada rakyat. Kita maknanya please saya nak ulang balik, kita berkorban, kita berkayuh dengan lidi. Kalau kita nak cari makan, kita akan masuk kumpulan yang sedia ada. Saya pun dah setelah terkeluar pada UMNO banyak kali orang lama masuk parti tu, masuk parti ni. Saya tak nak masuk sebab saya tak mau pisang berbuah 2 kali. Sebab saya dah amat arif dah dengan politik Malaysia, termasuk politik perangai di kalangan kepimpinan politik orang-orang Melayu kita. Jadi insyaAllah saya merayu sekali lagi sebagai penutup enak. Saya merayu sekali lagi pada orang Melayu, kaum Bumi Putra ataupun umat Islam seluruhnya, please kita tak upaya, kita tak ada apa nak bagi dalam pilihan raya. Kita hanya nak bayar deposit, kita nak tapah poster je, lain tak ada. Kita minta kita diberi sokongan. Siapa bagi duit ambil dah, tapi please, mana tempat yang Putra bertanding, tolong undi Putra demi masa depan anak cucu kita, supaya bumi kita jangan dipijak orang. Terima kasih. Okey, itulah tadi orang kata ulasan dan juga hala tuju kita tengok perubahan landscape politik Melayu yang sudah pun berlaku sejak pada tahun 2008. Baiklah, itu saja yang kita akan bincangkan hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ibrahim Ali kerana sudi hadir ke mini studio di Suara Merdeka. Dan juga saya bagi pihak Suara Merdeka mengucapkan selamat ulang tahun lah kepada Parti Putra yang baru menempuh ulang tahun yang pertama. Okey, baiklah, terima kasih. Persoalan yang timbul yang mungkin anda tidak dapat sampaikan dalam wawancara ini mungkin boleh dibahaskan dalam media sosial, komen di Facebook Suara Merdeka, dan ingat teruskan layari Suara Merdeka untuk mendapatkan maklumat dan perkembangan isu semasa tanah air kita. Sekian saja. Assalamualaikum.